anak-anak nak menjadi benda-benda yang haram. Sekarang ni anak-anak dah dididik, dah mak pak pun tak kisah. Ya, anak-anak dia jadi penyanyi. Anak saya suka menyanyi. Anak saya suka menari. Bagi galakkan. Anak pakai skirt, pakai baju nipih ya ni. Nipih ya ni. Duk pakai sangkut, baju sangkut kecil aja. Ambil pisau belit, potong pun putih. Yang mak pakai tudung, bapak pakai kepiah. Bayangkan. Dapat pula anugerah. Alhamdulillah pula. Alhamdulillah kerana atas kejayaan saya ini. Terima kasih mak, ayah. Kamera pun fokus ayah dia. Pakai kepiah tuan-tuan. Relax. Ya subhanallah. Dia dah tersilap lah dalam mendidik. Dia dah salah faham. Jauh sangat dah terpesong hidup dia. Sepatutnya dia didik anak dia, aurat anak dia jangan orang lain nampak. Dia kena jaga. Jangan sampai orang lain zina mata tengok aurat anak dia. Dan jangan anak dia jadi bangga dengan mendedahkan aurat. Kita sebagai bapa tengok anak kita baju macam itu, tuan-tuan gunting pergi buang tong sampah. Ni hang buat apa ni? Pakai apa ni? Baju macam ni anak berjalan ni, tak cukup baju. Hang ni miskin ke tak cukup baju? Tu nama dia baju miskin. Orang miskin dia pakai baju macam tu. Satu lagi panggilan miskin. Tu nama dia miss call, miskin call. Dia tak ada duit dah, prepaid tak ada, dia buat call ya. Buat miss call. Lepas tu kita kena call balik. Tu nama dia miskin call. Ya, nama dia miss call lah. Kita kena buat dah. Sampai bila lagi kita nak, sampai bila kita tak mau menjalankan tanggungjawab sebagai bapa? Anak kita dah bertocang. Bertocang ni bila semayang laki-laki, setan duduk di tocang tu. Sampai bila lagi tuan-tuan nak potong rambut anak tuan-tuan? Dia kata ada ustaz rambut panjang. Tak tahu ustaz mana rambut panjang. Nabi rambut panjang hak bau je. Dia tak ada lebih pada bau. Ustaz tak ustaz, lebih pada bau salah. Sekali aja Nabi rambut panjang, lepas tu potong pendek, bukan tiap-tiap hari panjang. Tuan-tuan kena faham hadis tu. Sekali aja Nabi rambut panjang, Nabi biarkan rambut dia panjang, keseluruhan dia panjang. Atas ni panjang sampai ke bawah dan sampai ke bahu saja. Lebih daripada bahu haram kerana menyerupai perempuan. Haram. Ustaz tak ustaz? Kita hari ni pasal ustaz, oh tak apa, tiru ustaz. Tak boleh. Kita bukan tiru ustaz, kita tiru Nabi. Kalau tuan-tuan nak tiru saya, salah. Tiru Nabi. Kalau saya tiru Nabi, tuan-tuan tiru saya, pasal saya tiru Nabi. Tapi kalau saya tak tiru Nabi, tuan-tuan tak boleh tiru saya, pasal saya tak ikut Nabi. Walaupun saya ustaz. Hari ni orang kita ikut ustaz, bukan lagi ikut Nabi. Itu masalah. Kita hanya mengikut ustaz yang mengikut Nabi, bukan mengikut ustaz yang tak tahu ikut siapa. Kena faham. Bila anak tuan-tuan rambut panjang, pergi kat tocang, setan duduk di situ. Setan kencing di atas mana-mana rambut laki-laki yang bertocang ketika semayang. Bila lagi tuan-tuan nak ambil gunting, nak cut dia punya rambut? Bila kita nak buat tanggungjawab tu? Saya baru ni yang cuti sekolah, camp cuti sekolah baru ni 420 orang. Ada satu orang berekor rambut. Berekor rambut. Mai masuk. Seminggu saya biak, 2 minggu saya biak. Masuk minggu ketiga saya potong. Dia report kat pak dia. Mak dia pun dia report. Mak dia telefon saya. Kenapa ustaz gunting? Saya kata pasal berekor. Yalah, pasal apa gunting? Pasal berekor. Kita bukan adab kita berekor. Peraturan di sini tak boleh berekor. Tak apalah, dah ustaz gunting, dah buat macam mana? Gunting lah. Saya buat. Walaupun saya bukan bapa, tapi dah hantar ke saya jadi bapa. Rokok tinggi ni, saya ambil satu pada satu budak. Tahu apa kotak tak tahu. Dia bawa spare untuk mai ke camp saya. Sebulan, dia buat spare untuk sebulan dengan mak. Rokok jenis John. Saya pun tak nak tengok John apa ni, John Master apa kat ni.
Tebal tu tuan-tuan. Dia, saya tanya, hang orang isap rokok sehari berapa kotak? 2. Pak hantar dah hang isap rokok? Tahu? Mak hantar dah hang isap rokok? Tahu? Mak hantar dah hang bawa rokok mai sini? Tahu? Ni kalau saya tahan rokok hang ni, hang boleh tahan tak? Tak tahu. Yang tu aja dia tak tahu, tuan-tuan. Saya tanya hang boleh tahan tak ni? Saya tangkat ni otak ni, rokok ni, dia tak tahu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sampai bila kita nak jadi macam itu? Tanggungjawab kita. Tengok tak betul je, cakap. Isteri kita tak betul, tunjukkan jalan yang betul. Bila tuan-tuan dah genggam tangan naib qadi tu, penyerahan pemeliharaan perempuan itu sudah bertukar ke tangan kita. Bapa dia tidak lagi bertanggungjawab sepenuhnya, kita bertanggungjawab. Besar tu tanggungjawab bila pegang tangan wali, pegang tangan naib qadi, besar tu peranan tu. Saya suka sangat kalau tuan-tuan yang akad nikah ada anak-anak tuan-tuan. Walaupun setengah orang dia tak berani. Sembelih ayam pun tak berani, tambah nak pergi menikah anak lagi dia tak berani. Sekali-sekali buatlah tuan-tuan. Anak pertama tak buat. Masa tu kita merok lagi menikah anak kita tu. Lah anak bongsu, anak perempuan yang last. Takkan tak nak genggam sekali tangan menantu kita. Naib qadi tanya, ni Tuan Haji sendiri nak akad ke nak wakil pada saya? Sayalah. Biar saya buat. Buat. Sebelum akad nikah tu, tak payah naib qadi baca khutbah nikah. Tak payah. Tuan Imam simpan khutbah imam. Saya nak baca khutbah kat menantu saya. Tak, tuan-tuan. Barulah betul. Tanggungjawab. Tanggungjawab. Kamu tahu tanggungjawab kamu sebagai suami. Cerita sikit dalam setengah jam bila menung. Selama ni saya bagi makan anak saya cukup. Saya harap kamu pun bagi makan cukup anak saya. Selama 25 tahun saya bela anak saya tak pernah tengok wayang dengan dia. Saya tak pernah izinkan dia pergi funfair. Tak pernah bawa dia pergi konsert. Saya nak lepas kamu kahwin dengan dia, jangan kamu ajar dia benda-benda macam itu. Ini perjanjian kita ni, depan semua ni. Kenapa ada kamera ambil gambar ni? Nampak? Sekali je. Apa salahnya? Masalah dah ustaz, dah buat dah ustaz, tiba-tiba pengantin tu balik ustaz, langsung tak dikahwin ustaz. Aduh. Kita takut je macam itulah. Takut tak jadi kahwin, takut tak kahwin, takut orang tak main minang. Akhirnya kita pun diam, cakap payah biarlah. Pandai-pandai dema lah, melayari bahtera hidup tadi. Sampai bila kita nak jadi penakut macam itu? Sedangkan anak perempuan tu di bawah tanggungjawab kita. Kena pesan betul-betul. Kalau boleh rakam. Tiap-tiap kali cuti raya anak menantu balik, bawa CD, pasang dekat player, buka TV. Plasma punya. Malam raya, lepas takbir raya tu, ni. Ingat tak perjanjian kita angkat nikah dulu 10 tahun? Tengok, nampak? InsyaAllah anak-anak menantu kita ingat. Inilah yang kita nak. Yang mana dah lepas-lepas yang akan datang ni, kalau nak kahwin anak, tolong buat pesan menantu face by face dengan dia. Panggil dia seorang-seorang di rumah kita, cakap tanggungjawab sebagai suami macam mana. Baik, kemudian, dan maka selalu jadi dengan lemah dan pujuk cumbunya dan menyukakan hatinya, maka jadilah mengerjakan yang haram dan menyempurnakan kesedapan nafsu. Pandai pujuk anak dara tu pula gedek depan pak. Jadi ya, jadi pandai bodek pak sikit, pegang-pegang pak sikit, cuik-cuik pinggang pak sikit, pak pun tak kisah. Anak dia nak keluar dengan siapa pun, pakai baju macam mana pun. Lemah kita ni. Ya, buat manja-manja sikit, buat pening kepala sikit anak dara tu, pak pun sayang. Keluar dengan kawan-kawan 3 orang pergi makan KFC. Tak betul makan KFC ke mana? Kalah dengan pujuk cumbu tadi. Maka jatuhlah seseorang itu di dalam jaringnya. Dan boleh pula jatuh fitnah seseorang dengan perempuan, iaitu dihampirnya, maka jadi boleh berbunuh-bunuhan dengan sebabnya. Tuan-tuan cuba tengok dalam paper berapa banyak kes yang dibicarakan